Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Menurut catatan sejarah, sekitar abad ke-14, Pulau Singapura merupakan sebahagian daripada Kerajaan Sriwijaya dan dikenali sebagai Temasek, iaitu Kota Laut. Dari nama Temasek, kemudian dipanggil Singapura yang diberikan oleh Sang Nila Utama yang kemudiannya membuka pulau ini menjadi kota. Begitulah serba ringkas sejarah Singapura. Tetapi kedatangan saya dan Puan Ita ke Singapura telah menyingkap satu cerita yang tiada dalam catatan sejarah. Ini yang menarik untuk dikongsikan. Tibaan saya disambut dengan baik dari ahli dan follower EMM dari Singapura. Mereka sangat berbesar hati menerima kehadiran saya dan Puan Ita. Mereka sanggup menyediakan makanan dan tempat tinggal selama beberapa hari demi keselesaan kami. Alhamdulillah, kami sangat terharu dengan layanan mereka sampai kami pun rasa naik segan. Maklumlah, kami ni bukan siapa-siapa pun, hanya insan biasa. Pada pertemuan inilah banyak cerita yang disampaikan kepada kami, sehingga pada satu cerita yang disampaikan oleh Wak Daeng, iaitu penjaga makam Raden Mas, telah menarik minat saya untuk mengetahui lebih lanjut. Kami dibawa ke kawasan yang dimaksudkan, terletak di Pulau Sentosa, Singapura, untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam. Pada mulanya kami dibawa naik ke atas sebuah menara tinjau yang dibina khas untuk pelancong yang ingin melihat pemandangan kota Singapura dari atas. Peluang ini memudahkan kami untuk melihat kawasan yang dimaksudkan dengan lebih jelas dari atas. Dikatakan ada satu bekas tapak istana di kawasan sekitar perairan ini. Istana tersebut satu ketika dulu memang wujud sebelum kedatangan Sang Nila Utama. Jarak masa pemerintahan ini sebelum kedatangan Sang Nila Utama adalah 15 tahun. Bermaksud, selepas terbubarnya kerajaan ini di sini, 15 tahun kemudian barulah Sang Nila Utama tiba dan membuka Singapura. Istana tersebut dibina pada asalnya di tebing perairan ini, dan lama-kelamaan perairan menjadi besar sehingga memenuhi tebing, menyebabkan istana tersebut kelihatan di atas air. Begitulah gambaran secara batin yang dapat dilihat, umpama gambaran dari masa silam yang diputarkan kembali untuk dipertontonkan. Istana tersebut dibina menggunakan kayu dan seni binanya berupa rumah Melayu yang tinggi, di mana terdapat tangga batu untuk naik ke atas istana tersebut. Selepas mengenal pasti lokasi istana dari atas, Puan Ita tertarik pada satu pokok besar yang dipagar. Sebelum ini kami diberitahu terdapat juga makam lama di sekitar kawasan ini, tetapi tidak diketahui kedudukannya yang tepat. Saya tertanya, kenapa hanya pokok besar ini saja yang dijaga dan dipagar? Apakah keistimewaan pokok tersebut sedangkan di sekelilingnya telah dipenuhi dengan pembangunan? Kami diberitahu bahawa kawasan pokok ini sukar untuk dimajukan tanpa diketahui sebab musababnya.
telah beberapa kali pembangunan untuk pelancongan dibina di sini, tetapi tetap menemui kegagalan. Lalu Puan Ita mengesahkan bahawa pokok itu adalah sebuah makam lama yang dicari selama ini oleh Wak Daeng. Kenyataan Puan Ita mengatakan bahawa pokok itu tanda sebuah makam telah disahkan dan diakui oleh Wak Daeng sendiri, kerana pada masa dahulu ada sekumpulan dari negara Arab menziarah kawasan ini. Tiba-tiba keluar satu cahaya putih sepintas lalu dari kawasan ini ke langit. Lalu mereka membacakan doa kerana dipercayai ada kawasan makam seseorang bertaraf wali berada di sini, tetapi mereka tidak ketahui lokasi tepat makamnya itu. Subhanallah, sungguh besar kekuasaan Allah memelihara kawasan persekitaran ini dari dulu sehingga kini. Tiada seorang pun yang mampu merosakkan pokok ini. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih dekat, kami menuju ke lokasi perairan tersebut. Untuk ke perairan itu, kami melalui kawasan pokok-pokok yang dipelihara alam semula jadinya. Terdapat laluan pejalan kaki disediakan bagi memudahkan perjalanan kami menuju ke perairan. Kami dapat rasai suasana hutan yang tenang dan mendamaikan sambil menghirup udara yang nyaman. Alhamdulillah. Jalanan ke perairan agak jauh, tetapi rasa penat hilang bila tiba ke tebing perairan dan perasaan teruja untuk merungkai misteri bekas istana di sini. Di sinilah dikatakan lokasi bekas tapak istana tersebut, dan Puan Ita juga dapat gambaran kedudukan istana itu memang dalam perairan ini. Kami juga diberitahu oleh Wak Daeng, dikatakan terdapat makam lama yang sudah tenggelam dengan air di perairan ini. Kedudukannya tidak jauh dari tapak istana tadi. Dan yang menariknya, tebing perairan ini semua bahagiannya telah dibina benteng batu, tetapi hanya ada satu kawasan yang dipenuhi dengan beting pasir. Banyak kali usaha untuk membuang beting pasir tersebut, tetapi beting pasir ini tetap terjadi hanya pada kawasan ini saja. Gambaran yang Puan Ita nampak adalah kawasan beting pasir ini adalah lokasi pertama perahu oleh makam taraf wali tadi berlabuh dan menjejakkan kakinya pertama kali di kawasan ini. Sebab itu, beting pasir ini Allah pelihara sehingga kini sebagai tanda kebesarannya. Dan pada beting pasir ini jugalah sebenarnya sebagai tanda kedudukan sebuah makam yang tenggelam selari dengan beting pasir ini, tetapi makamnya di dalam air sana. Semua kejadian ini membuktikan bahawa betapa besarnya perancangan Allah untuk hamba-hambanya. Ianya bukan satu kebetulan. Selepas menziarah ke kawasan ini, Puan Ita telah dapat maklumat dari sumber batin atas izin Allah selepas dipanjatkan doa. Tapak istana di perairan ini bernama Pura Mahligai, dan istana ini dimiliki oleh Sultan Abdul Rahman Al-Rashid yang makamnya ditenggelami air di perairan ini. Dan yang terakhir, makam taraf wali di pokok ini bernama Harun Al-Rashid, di mana beliau merupakan mubaligh yang berasal dari Sumatera. Apakah hubungan antara Sultan Abdul Rahman Al-Rashid dengan Harun Al-Rashid tidak diketahui, tetapi ada kemungkinan mereka adalah adik-beradik atau bersaudara berdasarkan penggunaan nama Al-Rashid tersebut. Secara kebetulan, di sekitar kawasan ini menjadi kawasan pelancongan dan terdapat lukisan pada batu untuk menceritakan sejarah awal di kawasan ini. Terdapat lukisan yang menggambarkan sebuah bangunan tradisi Melayu. Bila diamati, beginilah sebenarnya lakaran bekas istana tersebut
dan lakaran tersebut menunjukkan seolah-olah istana itu berada di atas air. Kebetulan atau tidak, wallahualam. Tetapi beginilah lakaran sebenarnya yang dapat dilihat secara batin oleh Puan Ita. Rumah rakyat ketika itu memang berada di kawasan jauh sedikit dari istana dan rumah rakyat berada di tebing-tebing perairan. Selain itu, kawasan ini dulu memang ada haiwan liar seperti harimau dan singa berdasarkan cerita rakyat tempatan di sini. Sebab itu, rata-rata rumah rakyat berada tidak jauh dari tebing perairan bimbang ancaman haiwan liar tersebut di kawasan hutan. Kerajaan ini dibubarkan selepas kemangkatan Sultan yang membuka kawasan ini setelah didapati kawasan ini tidak sesuai lagi untuk dijadikan kota pentadbiran. Maka berlaku perpindahan pemerintahan dari kawasan ini ke kawasan lain beserta rakyatnya. Jadi kesimpulannya, sebelum ketibaan Sang Nila Utama, telah ada kerajaan awal berada di Singapura dan didapati Sultan Abdul Rahman Al-Rashid adalah pemerintah pertama yang membuka kawasan ini dengan menggunakan nama Pura Mahligai. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Anda juga boleh bantu saya dengan membeli baju Eksplorasi Misteri Mistik ini di Shopee untuk saya mengumpul sedikit dana bagi meneruskan rancangan Eksplorasi Misteri Mistik ini. Tanpa sokongan anda sukar untuk saya teruskan program ini. Dapatkan maklumat lanjut berkenaan pembelian pada bahagian description di bawah video ini. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.